Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang sejarah dan sumbangan tamadun China. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Ahmad Muaz, Muhammad Muzamil, saya Karunisa dan Miza Aina. Pengenalan. Tamadun China terletak di lembah Huanghe dan merupakan salah sebuah tamadun tertua yang agak lama bertahan. Tamadun China telah wujud sejak 4,000 tahun lalu yang bermula di lembah sungai. Tamadun China dikatakan berasal dari bangsa Mongol dan era ini dipanggil zaman Batu Akhir. Ia bermula di lembah sungai lalu dan berkesinambungan sehingga sekarang kerana ia tidak diserap oleh tamadun lain. Terdapat dua bahagian di tamadun China iaitu utara dan selatan. Ia merupakan bahagian terbesar di tamadun China. Ahli sejarah percaya terhadap kewujudan tamadun China sejak tahun 2500 Masihi. Lembah Sungai Kuning mempunyai tanah yang subur. Oleh itu, manusia menjalankan aktiviti kehidupan mereka di sana. Secara tidak langsung munculnya tamadun China yang terletak di Lembah Sungai Kuning. Perkampungan tetap telah didirikan kerana penduduk China tidak suka berpindah randah. Perluasan kawasan merupakan sesuatu yang penting untuk tamadun China. Perkembangan yang pesat berlaku di Lembah Sungai Kuning pada zaman dinasti Shang. Gangsa dan buluh telah digunakan secara meluas. Selain itu, terdapat kewujudan beberapa negara kota. Negara kota yang utama ialah kota Shang, Anyang, Loyang, Changzhou dan Chang'an. Negara kota Anyang merupakan sebuah bandar yang tertua di China yang muncul di tebing Sungai Kuning. Negara kota Anyang telah menjadi ibu kota dinasti Shang. Kegemilangan dan kemajuan tamadun ini memberi sumbangan kepada kehidupan masyarakat pada hari ini. Walaupun kemunculan tamadun China tidak sama dengan tamadun-tamadun tua yang lain, contohnya tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir, tamadun India dan tamadun Greek, tetapi pencapaiannya adalah setanding. Pembinaan tembok besar Cina oleh Shi Huangti adalah seiring dengan pembinaan piramid di Mesir, taman bergantung Babylon di Iran dan Taj Mahal di India. Seterusnya, zaman pembentukan tamadun China. Zaman ini telah dibahagikan kepada empat oleh Lok Chong Ho pada tahun 1998 iaitu zaman pembentukan, zaman keagungan, zaman peralihan dan juga zaman moden. Yang pertama, zaman pembentukan. Zaman ini bermula dengan kemunculan kerajaan yang berbentuk dinasti iaitu keluarga. Beraja bermula dengan dinasti Hasia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin dan dinasti Han. Zaman ini penting dalam penguasaan tamadun kerana kemunculan satu sistem politik yang teratur dan berasaskan perundangan melalui amalan monarki dan feudalisme. Zaman awal pembentukan tamadun China ini bermula dipenuhi dengan peperangan antara dinasti tersebut sehinggalah muncul seorang maharaja China yang kuat dan berwawasan seperti Shi Huangti. Beliau berjaya menyatukan rakyat China menerusi militari dan perluasan empayar serta menjalankan dasar tegas dalam soal bahasa, ekonomi, falsafah dan pentadbiran. Yang kedua, zaman keagungan. Zaman ini dianggap tahap keagungan tamadun China kerana dari zaman inilah istilah masyarakat Han bermula dikenali ekoran dasar penyatu paduan rakyat China di bawah dinasti Han. Ciri keagungan tamadun era dinasti Han ialah kerana pencapaiannya dalam bidang pentadbiran kerana mempunyai sistem pemerintahan yang cekap dan berkesan bagi seluruh wilayah. Zaman keagungan dinasti Han hanya bertahan selama 350 tahun sahaja kerana masalah kekacauan politik dan lama yang berakhir dengan keruntuhan dinasti Han. Setelah itu digantikan dengan dinasti Qin dan selepasnya dinasti Sui berjaya menyatukan China melalui penyusunan semula pentadbiran yang teratur. Sistem banci dan kearahan dipulihkan semula, manakala Empayar Tang dibesarkan lagi sehingga melebihi keluasan Empayar zaman Han. Yang ketiga ialah zaman peralihan. Zaman peralihan merupakan zaman negara China dijajah dan diperintah oleh orang luar dari kalangan bangsa Mongol dan Manchu.
Dalam pada itu, dinasti Ming telah berjaya menguasai kembali negara China daripada kuasa penjajahan daripada utara China ini. Tetapi malangnya, dinasti Ming juga tidak bertahan lama kerana dasar maharajanya yang menutup pintu dan enggan mengadakan hubungan diplomatik dengan luar, menyebabkan kuasa barat mengambil peluang mengancam kedaulatan China pada abad ke-19 Masihi. Seterusnya yang keempat, zaman moden. Zaman moden tamadun China dilihat dengan campuran tangan dan interaksinya dengan kuasa asing barat. Pada zaman ini, tamadun China sangat maju kerana dasar maharajanya yang menerima kuasa barat serta membuat pemodenan dalam bidang politik, pentadbiran ekonomi, ketenteraan dan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presenter seterusnya. Saya akan ceritakan tentang unsur tamadun Cina. Dalam elemen unsur tamadun Cina mempunyai bandar, pertumbuhan penduduk, petani dan perniagaan. Kedua, kerajaan atau pentadbiran yang teratur. Ketiga, organisasi sosial yang tersusun. Keempat, kemajuan sains dan teknologi. Kelima, sistem bahasa dan tulisan. Keenam, institusi agama dan kepercayaan. Ketujuh, pusat utama kebudayaan bangsa, kelab dan air sekali. Pembentukan bangsa Tionghoa, bandar dan pertumbuhan penduduk, pertanian dan perniagaan. Majoriti penduduk Cina ialah petani yang mengusahakan tanah pertanian. Penanaman bijirin seperti gandum, jagung dan sekoi telah ditemui di tanah kawasan tinggi Cina seperti di dataran Laos. Manakala padi ditanam di lembah sungai Yangtze di bahagian utara dan selatan Cina. Itu adalah gambar rajah sungai Yangtze. Organisasi sosial yang tersusun. Masyarakat Cina mempunyai organisasi sosial yang tersusun serta mempunyai lebih daripada 56 etnik. Etnik yang paling dominan ialah Huku Han yang terkenal dengan sifat nasionalisme yang tinggi dengan mempertahankan identiti, iaitu suka berdikari, peramah serta cintakan kedamaian. Ini adalah contoh istana larangan Cina. Kemajuan sains dan teknologi. Ilmu sains dan teknologi telah wujud seawal sebelum kemunculan Kota Melaka. Hal ini ditandai dengan kemahiran mereka dalam ilmu perkapalan ketika Kota Melaka berada di zaman awalnya. Kita banyak yang tahu tentang tembok Cina. So, tembok itu dibina oleh tentera-tentera teroka. Itu adalah salah satu contoh untuk tentang kemajuan sains dan teknologi. Pusat utama kebudayaan bangsa Tionghoa. Pusat utama kebudayaan Tionghoa tersebar di sekitar dataran tinggi Laos dan tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah lembah Yangtze. Itu adalah contoh tulisan Hanzi. Pembentukan bangsa Tionghoa. Sejarah mencatatkan bahawa bangsa Tionghoa juga dikenali daripada bangsa Han. Tokoh terkemuka dalam konteks Malaysia ialah kedatangan Laksmana Hianhua ke Melaka dan seterusnya ke Pulau Jawa bagi melaksanakan misi perdagangannya. Itu adalah gambar kapal Laksmana Hianhua yang datang ke Malaysia dan ke Melaka dan Jawa. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Muaz bin Firdaus. Jadi saya akan menyambung subtopik yang bertajuk Masyarakat dan Kebudayaan Tamadun China. Jadi di Tamadun China, nama orang bukan sahaja bermaksud nama, dalam erti kata lain, ia mempunyai makna yang penting kepada keluarga dan budaya mereka. Budaya China telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Ia juga telah memainkan peranan yang sangat penting dalam politik, budaya dan aktiviti harian. Jadi kita lihat pula pada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah terdapat banyak dinasti yang berbeza. Masing-masing mempunyai adat peraturan dan adat yang tersendiri. Jadi selepas Maharaja Qin Shi Huang menyatukan China,
orang China mula menggunakan nama yang semuanya dieja dengan cara yang sama. Dalam sejarah China yang panjang, terdapat banyak dinasti yang berbeza dan ia juga telah menunjukkan adat peraturan dan adat yang tersendiri. Walau bagaimanapun, dari masa ke semasa, perubahan ini telah mewujudkan banyak tempat baharu di mana orang tinggal. Contohnya, semasa dinasti Song, terdapat banyak penempatan berbeza dengan nama baharu seperti Huaiyan, Jiangsu, dan Shandong. Nama itu menjelaskan pada orang lain sesuatu yang penting tentang orang itu. Ia seperti lencana, kehormatan atau simbol status. Lama-kelamaan, cara kita menamakan anak kita juga adalah menjadi sebahagian daripada nama budaya kita. Sehingga kini, pendatang China yang tinggal di luar negara sentiasa mencari asal-usul nenek moyang mereka di tanah besar China. Perkara ini telah menjadi amalan biasa pada masyarakat China. Orang ramai tertarik dengan sejarah nama China kerana ia adalah hasil sejarah masa lampau China. Dalam pada itu, dengan mengkaji asal-usul, perbezaan dan persamaan nama, kita boleh belajar tentang ciri-ciri masyarakat China yang berbeza pada masa dahulu. Masyarakat China tradisional dicirikan oleh banyak adat dan cara hidup tradisional. Salah satu tradisi ini ialah cara nama orang dipilih. Tradisi ini masih penting dalam kalangan ulama dan ia dapat dilihat dalam cara orang China menamakan anak mereka. Jadi kita lihat pula pada next slide. Jadi kita pergi pula kepada kepercayaan budaya tamadun China. Terdapat banyak agama yang berbeza di China. Sebahagian daripada mereka adalah beragama Taoisme, Buddha, Kristian, Islam dan Falun Gong. Sesetengah orang percaya kepada agama ini. Tetapi kerajaan tidak mempercayai mana-mana agama tersebut. Taoisme dan Buddhisme adalah dua agama utama di China. Mereka masih mengamalkan kepercayaan ini walaupun kerajaan tidak mengawal mereka seperti agama lain. Dalam pada itu, Falun Gong adalah satu amalan rohani yang menggabungkan cara berfikir yang berbeza tentang agama ini telah menimbulkan banyak kontroversi di China. Kerajaan China telah melabelkannya sebagai bid'ah yang jahat dan memulakan percubaan untuk menghentikannya. Walau bagaimanapun, Falun Gong bukan agama, ia adalah amalan rohani. Jadi, pengamal Falun Gong tidak percaya kepada mana-mana Tuhan atau roh dan mereka tidak mengikuti mana-mana set ajaran atau ritual. Oleh demikian, Falun Gong adalah amalan rohani dengan ramai pengikut yang besar. Anggaran bilangan orang yang mengamalkan Falun Gong berbeza-beza, tetapi ia berkemungkinan lebih daripada bilangan orang yang tidak mengamalkannya. Walau bagaimanapun, jumlah sebenar tidak diketahui. Ia dianggap sekitar 70 hingga 100 juta orang dan kumpulan ini juga adalah menentang diskriminasi dan keganasan yang mereka lihat berlaku dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kita pergi pula kepada next slide. Okay, jadi ini adalah seni, pendidikan dan kesusataraan bagi tamadun China. Untuk poin yang pertama adalah penulisan manuskrip klasik dan rekod agama dengan menggunakan perus dakwat. Jadi sebelum adanya teknologi percetakan, jadi orang sebelum ini menulis manuskrip klasik dan rekod agama mereka hanya menggunakan perus dakwat dengan tangan mereka sendiri. Dan untuk poin yang kedua pula adalah keluarga diraja sering mengambil bahagian dalam perdebatan awam. Hal ini juga adalah satu usaha untuk bagi mereka berkongsi cara fikiran mereka dan berkongsi buah fikiran yang baik untuk kebaikan rakyat-rakyat mereka.
Dan yang ketiga pula adalah kerajaan China telah membangunkan sistem peperiksaan meritokrasi. Sistem meritokrasi ini adalah bertujuan kepada berfungsi. Ia berfungsi kepada lelaki dan tidak terlalu miskin, dan ini memberi peluang yang baik kepada mereka-mereka pada zaman di tamadun China. Dan sistem meritokrasi ini sangat-sangat berbeza dengan sistem peperiksaan di Eropah dan di Amerika. Jadi, walau bagaimanapun, jika mereka meluluskan diri dari sistem peperiksaan ini, mereka akan dilantik sebagai pekerja ulama elit atau jinshi, dan ini adalah kedudukan sosioekonomi yang sangat dihormati di tamadun China. Okay, kita lihat pula kepada poin yang kelima. Alatan muzik telah dicipta seperti zeng, xiao dan erbu. Dan yang terakhir pula adalah alat muzik sheng adalah asas kepada pelbagai alat muzik barat, dan ia dipanggil sebagai free reed, suri barat. Jadi kita lihat pula kepada slide yang sebelah. Jadi ini adalah sains dan teknologi di tamadun China. Terdapat 3 poin yang tertera di slide ini. Yang pertamanya adalah China ialah negara ketiga yang menghantar manusia ke angkasa. Hal ini telah membuktikan bahawa kemajuan yang ada di tamadun China. Yang keduanya adalah penyelidikan biologi juga antara yang terawal di China dan telah direkod pada hari ini masih digunakan sebagai perubatan herba tradisional. Dan yang terakhir pula adalah tamadun China mengkaji astrologi dan buruj untuk meramalkan peristiwa pada masa depan. Dan bukan sahaja itu, ia juga telah membangunkan banyak teknologi ketenteraan seperti busur, anak panah, gas beracun, gas pemedih mata daripada sebut limau, pelbagai jenis senapan dan meriam berkaitan peluru dan lain-lain. Jadi ini telah menunjukkan kemajuan yang ada, kemajuan dan serta sains dan teknologi yang ada di tamadun China. Seterusnya ialah sumbangan tamadun Cina. Tamadun Cina telah memberikan pelbagai sumbangan dalam pelbagai bidang seperti bidang ketenteraan, bidang pertanian dan perniagaan, bidang sistem tulisan dan bidang alat muzik. Untuk bidang ketenteraan, terdapat buku yang telah ditulis oleh Sun Tzu. Dalam buku itu tersebut telah dinyatakan tiga strategi peperangan yang bagus dan dijadikan rujukan untuk pada masa hadapan. Tiga strategi tersebut ialah tempoh peperangan hendaklah dijalankan dalam waktu yang singkat bagi mengelakkan berlakunya kematian yang tinggi. Yang kedua adalah menggunakan ejek perisik dalam mencari maklumat musuh. Dan yang terakhir adalah mundur apabila strategi lama semakin lemah dan membuat perancangan yang baharu. Seterusnya adalah sumbangan tamadun Cina bagi bidang pertanian dan perniagaan. Terdapat beberapa alat yang telah dicipta dan inovasikan pada tamadun Cina. Antaranya adalah kereta kuda, kereta sorong beroda, sistem penanaman secara bergilir, pembinaan terusan bagi sistem pengairan pertanian, cangkul barang logam dan juga perahu. Alatan ini telah dicipta bagi memudahkan petani dan juga peniaga dalam menjalankan pengurusan perniagaan antara pedagang luar dan pedagang dalam negara. Seterusnya ialah sumbangan tamadun Cina dalam bidang muzik. Pada tamadun Cina telah diciptakan dan dibawa masuk beberapa alatan muzik tradisional seperti liuqin, erhu, yangqin, ruan dan guzheng. Alatan muzik ini telah membawa maksud atau fungsi tersendiri seperti liuqin yang dimainkan semasa nyanyian opera ataupun nyanyian rakyat. Yang seterusnya adalah guzheng. Guzheng merupakan alat muzik bertali yang dimainkan menggunakan kuku, dan alat muzik guzheng juga diperbuat daripada tempurung kura-kura. Dan yang seterusnya adalah
erhu. Erhu fungsi dia adalah sama seperti liukin dan ia juga dimainkan dalam opera Cina. Seterusnya adalah sumbangan tamadun Cina dalam bidang sistem tulisan. Seperti yang kita ketahui, pada awal tamadun Cina, sistem tulisan diperkenalkan dalam bentuk penulisan, puisi dan lukisan. Tulisan dalam bentuk simbol adalah melambangkan sesuatu dan pada tamadun Cina juga telah ditemukan sebanyak 3,000 simbol yang membawa maksud tersendiri. Simbol tersebut ditulis menggunakan berus ataupun kayu runcing di atas tulang buluh gangsa, tembikar, kayu ataupun batu. Dengan cara inilah pada mereka berkomunikasi antara satu sama lain. Dan itu sahaja daripada saya yang menerangkan tentang sumbangan tamadun Cina. Sekian, terima kasih daripada kumpulan 3. Terima kasih.